ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan, rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala kita ucap alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita boleh lagi berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, kita dipilih oleh Allah untuk berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sayugia dan selayaknya lah kita ucap syukur yang tidak terhingga di atas segala nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, kami tambah. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu kufur, sesungguhnya azab kami itu amat pedih. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu tuntutan. Kalau nak kira rezeki limpah kurnia Allah terlalu banyak kepada kita, yang wajib kita syukur. Yang wajib kita syukur dengan rezeki makan, minum, udara, rezeki Allah berikan keimanan kepada kita. Kita tak perlu berlawan dengan musuh syaitan yang tak benarkan kita pilih Islam. Kita lahir-lahir Islam. Syukur sangat-sangat. Berbanding dengan saudara-saudara kita, sahabat kita daripada bangsa lain, dia belum Islam, mereka berlawan dengan syaitan untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kelebihan dia, bila dia masuk saja Islam, semua dosa yang lepas tak dikira. Satu kisah, seorang itu dia masuk Islam, kemudian dia mati. Rasulullah SAW kata syurga untuk dia. Walau dia baru Islam, tapi dia syurga. Sebab apa? Bila dia pilih Islam, itulah syurganya, itulah kebaikan yang dia buat. Kita selepas kita Islam, daripada perut mak kita, kebaikan dan juga keburukan yang kita buat akan diambil kira. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi orang yang tukar memilih agama Allah Subhanahu wa taala selepas ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati. Syurga tempat dia. Kerana itulah satu-satu amal kebajikan yang dia buat yang paling besar, yang menyebabkan dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan. Jadi kita syukur, terima kasih Allah atas segala limpah nikmat yang Kau berikan kepada kita semua. Baik. Kita tengok hadis yang ke-20. Hadis yang ke-26. Okey ni. An Abdullah ibni Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi thalathun waladun salihun yad'u lahu wa sadaqatun tajri yablughuhu ajruha wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi. Maksudnya daripada Abdullah bin Abi Qatadah, daripada bapanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia meninggal dunia adalah 3 perkara, iaitu anak soleh yang mendoakannya, sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya, dan ilmu yang diamalkan setelahnya. Baik. Daripada Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qal. Ini hadis yang ke-26 dalam membicarakan sebaik-baik tinggalan. Mana perkara yang paling baik yang kita tinggalkan ialah 3 benda ni yang kita tinggalkan.
Sebab apabila kita tinggal, itu kita tinggalkan dunia ni, kita dah tak mampu lagi nak buat apa-apa dah. Tak ada dah. Modal kita ialah tenaga kita, tapi kita dah tak ada. Tapi kita nak kredit juga pahala tu macam mana, ataupun amal itu sentiasa berjalan. Maka kata Nabi SAW, khairu ma yukhalifu ar-rajulu min ba'dihi salasan. Kata dia, sebaik-baik apa yang ditinggalkan, khairun, maksudnya sebaik-baik ni ada lagi, cuma yang ni paling baik. Yang ditinggalkan oleh seorang setelah ia meninggal, ba'dihi salasun, 3. Yang pertama disebutnya waladun salihun yad'u lahu. Apa yang ditinggalkan itu ialah anak yang soleh ataupun anak yang salihah yang sentiasa berdoa baginya bagi si mati. Sini sebagai bukti, sebagai dalil menunjukkan anak yang ditinggalkan apabila dia baca doa, dia baca ayat Quran, apa saja dia hadiahkan untuk ibu dan ayah dia sampai. Sebab kalau tak sampai, tak guna tinggal anak yang soleh. Kau tak sampai. Anak sebaik-baik peninggalan ialah anak yang soleh yang berdoa. Maka doa itu termasuk juga ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca, sedekah jariah yang dia buat, wakaf untuk ibu dan ayah dia dan sebagainya. Juga anak yang soleh ini dia buat amal yang mana kalau mak dan ayah dia, ibu dan ayah masih hidup, ibu dan ayah dia suka akan amalan dia. Itu kes soleh. Maka di antaranya ialah kalaulah masa hidup dulu mak dan ayah dia, ibu dan ayah tu suka sedekah ke jiran sebelah, ataupun masak bagi ke jiran sebelah, ataupun buat bubur durian, ataupun apa juga, maka anak ni meneruskan kesinambungan baik hubungan tadi, itu anak soleh. Begitu. Jadi anak-anak yang soleh yang berdoa baginya bagi si mati, ibu ataupun ayah, itulah sebaik-baik peninggalan. Yang pertama disebut dalam hadis ini. Yang kedua, wasadaqatun tajri yablughu ajruha. Disebut di sini sedekah yang berlari. Sedekah yang berlari, tajri itu berlari, mana pahalanya itu sentiasa bergerak. Contoh, dia mewakafkan van jenazah, ataupun mewakafkan aircon, kapet, apa juga, yang mana benda tu diguna pakai, sentiasa orang pakai, maka pahalanya itu sampai kepada orang yang meninggal. Sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya, jari mengalir. Jadi apa-apa yang kita sedekahkan yang boleh mengalirkan. Kalau kita sedekah benda yang tak guna, apa contoh dia? Benda yang tak guna, jarang kita wakafkan atau sedekah perkara yang tidak digunakan. Biasanya yang digunakan, kita sedekah makanan sebagai contoh. Makanan habis tak? Sekali makan habis tak? Dia sedekah beras contoh. Okey, mudah ya. Kita sedekah beras kepada si A, si A pun makan, lalu kenyang dan dia jadi kuat untuk dia. Kuat untuk dia menyebabkan dia bangkit malam. Dia bangkit malam, dia sembahyang tahajud, taubat, hajat dan sebagainya. Ataupun dia kuat untuk dia belajar. Lepas dia belajar, dia pandai, dia mengajar orang. Hasil daripada sedekah beras dia, orang ini belajar. Ataupun sedekah duit dia kepada budak tahfiz atau budak yang belajar, lalu dia pun belajar, dan hasil daripada belajar dia jadi cikgu, dia mengajar orang. Maka walaupun dia hanyalah sedekah wang ringgit, RM100, RM200, dia biaya budak tu belajar, sedekah jariah. Kita nampak sedekah tu macam putus dah, tak putus. Sebab budak yang kita beri tahfiz apa siapa pun yang kita beri kepada dia, dia jalankan lagi. Maksudnya dia makan, kemudian dia belajar, kemudian dia mengajar. Maka hasil daripada itu akan berterusan. Biar kita nampak. Jadi kita kata, kalau aku bagi beras, tak jariah ni. Jariah juga.
Jariah juga. Yang kita kata tak payah kalau macam itu nak wakaf, aku tak mampu untuk wakaf. Tak apa, kita bagi berah pun tak apa. Jadi dia gunakan dan ada tenaga dan sebagainya. Itu maksud sedekah tajri, sedekah yang mengalir akan pahalanya. Dan yang ketiga, ilmun yu'mal bihi min ba'dihi, ilmu yang diamalkan selepas daripada matinya. Maksudnya saya mengajar, ini saya mengajar, dapatlah ilmu kepada tuan-tuan, dan saya mati. Saya mati esok, mati hari Jumaat, elok mati Jumaat elok ni. Lepas azab kubur. Dengan syarat dia Islam lah. Syarat dia Islam. Kalau dia belum Islam, mati hari apa pun tak guna. Orang tu lah, dia mati hari Jumaat bro. Selamat azab kubur. Selamat apa azab kubur dia mengucap pun tak. Bagi orang Islam yang berdosa sekalipun, kalau dia mati hari Jumaat ada fadilat kelebihan. Sebab mati ni bukan urusan kita. Kita tak boleh. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cekik dalam kepala kita, leher kita nak mati hari Jumaat. Kalau Allah kata tak mati, tak mati. Ingat tahun bila yang warga Pakistan ke India yang terkejut depan Kaabah untuk mati depan Kaabah. Ketika itu ada seorang rakyat Malaysia yang mati dalam Raudah. Saya tengok 5 tahun lepas aku, sebelum PKP, mati dalam Raudah. Wallahu akbar. Mati yang dicemburui. Dia kerja dia, kalau ustaz datang daripada luar, kuasa foto dia yang tukang mengambil dengan van, dengan kereta. Dia jadi khadam. Selalu dia pergi ke spa. Ustaz mana mari dia akan bawa. Akhir sekali dia umrah, meninggal. Meninggal pula bukan di Madinah saja, dalam Raudah, dekat dengan Nabi SAW, dan dikuburkan di Baqi'. Istimewanya orang Baqi' ini, dia akan bangkit daripada kubur, daripada di mahsyar nanti bersama dengan Nabi SAW. Nabi bangkit, dia akan bangkit. Nabi bangkit dengan para sahabat. Dia di Baqi', dia akan bangkit sekali walaupun dia tidak sahabat. Itu kelebihan istimewa. Sebab tu kalau nak berdoa mati, boleh berdoa mati di Mekah ataupun di Madinah. Kalau berani doa lah. Kalau berani doa mati. Ya Allah, matikanlah aku di Mekah, di Madinah. Kita minta orang panjang umur. Mana ada minta mati? Tak, kita boleh panjang umur. Kalau panjang umur ni, kalau agak-agak, berapa tuan-tuan nak umur panjang? 70 tahun, 80, 90, 100 tahun, 60 panjang dah tu. Nabi SAW 63. Kalau kita 63 pun okey lah. Sebab takut nanti panjang sangat sampai 80, nyanyuk, jadi budak balik, dibenci oleh anak-anak, anak jadi fitnah. Anak-anak jadi fitnah nanti. Gili-gili jaga abelum, jaga 2 minggu, Kak Long jaga 2 minggu, Angah 2 minggu, adik ucu 2 minggu, duduk balah. Takut balah jadi fitnah. Kalau tak balah, alhamdulillah. Jadi takut berbalah sama sendiri. Jadi ilmu yang diajar yang memberi manfaat, yu'mal bihi, diamal. Ilmu diberi dan diamal ilmu. Sama ada ilmu itu ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Tapi orang beramal ada kebaikan. Contoh ilmu IT, teknologi, orang guna untuk kebaikan. Saya duk fikir yang orang buat Waze dengan Google kan, Google Map dan sebagainya. Walaupun dia tidak Islam, tapi untuk kebaikan kita boleh sampai jumpa saudara mara kita dengan cepat. Dia yang buat aplikasi tersebut. Walaupun dia non, tapi kebaikan dia ada. Kebaikan di situ. Kalaulah dia Islam kemudian, maka semua pahala kebaikan dia akan masuk dalam kantung dia. Tapi oleh kerana dia tidak Islam, malah kebaikan tu, itu nak cerita kebaikan. Ramai juga orang guna untuk keburukan. TikTok untuk kebaikan silakan. Tapi kalau TikTok untuk keburukan, waliyahzubillah. Nah, kita nak cari follower, buka sikit. Oh, baru 3,000, baru 5,000, baru 10,000. Baru kita tengok tu, kape-kape banyak tu, banyak puluh ribu kita nak. Maka kita orang Melayu ataupun orang Islam sanggup menggadaikan muruah diri dia kerana TikTok untuk diperdagangkan. Itu tak betul lah.
IT tak betul. Dia betul, kita salah guna. Sebab tu dulu guru saya kata, semolek-moleknya dalam rumah kamu jangan ada televisyen. Tok guru saya tak ada TV rumah dia. Sebab dia kata TV tu merosakkan. Payah nak cari kebaikan pada TV. Untuk elok itu satu zara'id, dia bagi keadaan dia menyekat daripada keburukan, maka jangan ada televisyen kat rumah. Kalau ada sangat, letaklah di satu sudut yang mana kita sukar untuk tengok. Mana kita tengok pun cukup pinggan. Bukan duduk atas sofa. Tengok juga tapi sambil-sambil berjalan. Oh, kemalangan jalan raya. Oh, ada taufan. Oh, ada banjir. Habis cakap tu, buat lengoh dia tengok tekak macam ni. Tapi kalau tak sofa, duduk elok macam tu, boleh main game lagi, maknanya lara. Sebab dalam tu memang ada kebaikan, ada forum belana, ada tanya ustaz, ada. Tapi setakat mana kita nak pilih tu channel tu? Setakat mana? Dah, ya apa yang dia agak. Last kali tak nak tengok Upin-Ipin lah, anak cucu. Kita pun duduk tengok Upin-Ipin kita. Dia kata anak kuliah buang, jangan ada TV. Oh, dia buang TV, tak nak tengok. Berita sampai lah, dia pun tahu berita dia tak. Sebab takut nanti anak-anak tak terkawal ketika kita tak ada di rumah. Sekarang ni lagi tak terkawal bila handphone, setiap orang tu ada handphone. Lagi tak terkawal. Yang kecil-kecil tak bagi handphone, dia merau, bagi handphone senyap, tak makan tak apa. Tengok dia punya tarikan dia. Sebab itu kaedah Yahudi untuk menyesatkan orang Islam ni, dia ada 3 kaedah dia, 3S. Melalui seks, song and sport. Melalui seks, melalui nyanyian dan melalui sukan, merosakkan. Sebab tu boleh menyanyi tetapi mengikut syariat, boleh bersukan tapi mengikut syariat, boleh untuk kamu seks tapi ikut syariat. Seks boleh, kalau kamu mampu silakan, masna wa sulasa wa ruba', silakan. Tapi apa yang dibuat oleh Yahudi, dia mencipta aplikasi yang mana kalau kita buka lain, tapi dia akan ada aplikasi dia yang keleng sebelah kita. Kita pun dia mari gambar sikit-sikit je. Dia tak mari dah sikit-sikit je. Sama-sama kita kata apa benda ni? Nampak comel je. Nak tekan dapat. Tarik Ustaz Kazim keluar kasino. Kasino orang miskin wah. Orang miskin baju tak ada, seluar tak ada. Kita pun menyusul jauh pada orang celah lasih tengok. Nah, kepiah ada kita kepala tu, kepiah tak ingat nak buka. Kata Ustaz Ahmad Abdul Samad, hukumnya adalah zina bagi mana-mana lelaki ketika mana dia bersama dengan isterinya, dia menggambarkan wajah orang lain. Satu. Yang kedua, dia merangsangkan syahwatnya dengan gambar orang lain sebelum dia bersama dengan isterinya. Hukumnya haram dan dikira sebagai zina. Walaupun zina itu zina bukan hudud, tetapi perbuatan itu membawa kepada perzinahan. Dia bersama dengan isteri tapi otak dia kepada orang lain, dia gambarkan orang lain isterinya itu, maka itu dikira sebagai perzinahan. Itu Ustaz Was Abdul Samad mengulas mengenai khayal, melihat wajah-wajah artis ataupun siapa juga yang kita ingat bersama ketika bersama dengan isteri. Maka kalau itu pun tak boleh, apatah lagi kalau kita tengok dengan sia-sia. Mana berjayanya orang Yahudi, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhaltum fi juhri dabbin la dakhaltumuhum. Di akhir zaman akan ada di kalangan umat aku akan ikut jejak langkah sunanal ladzina min qablikum, perangai cara hidup orang-orang yang terdahulu. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, kau tidak mereka siapa lagi? Maksud menunjukkan bahawa memang mereka itulah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan qala faman. Ada tak lagi siapa daripada Yahudi dan Nasrani? Maksudnya tak ada yang lain yang akan kamu ikuti kecuali Yahudi dan Nasrani.
walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Quran dah sebut tidak akan ikut kamu sikit pun orang Yahudi dan Nasrani kecuali apabila kamu mengikut mereka. Mereka akan rapat dengan kita bila kita ikut jejak langkah mereka. Dia akan rapat dengan kita bila kita ikut perangai dia. Sikit demi sikit. Susahnya nak tengok benda-benda set macam, maka kita terpaksa buat dalam gelap, tempat yang tak ada dan sebagainya. Satu, ringkas. Yang kedua, melalui song, melalui nyanyian. Orang itu lalai dan lara. Mungkin liriknya tidak, tapi kata-kata tu kadang-kadang yang menyebabkan dia murtad ataupun keluar daripada agama Allah. Kita tak faham. Sebab tu siapa peminat Hindustan nak nyanyi lagu Hindustan, tengok takut-takut dia puja Tuhan dia. Dia buat Krishnan ke, Mary Krishnan, kita pun Krishna juga, Krishna itu Tuhan dia. Kita buat perlakuan dan sebut benda yang boleh memurtadkan, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala melalui nyanyian. Dan nyanyian juga kadang-kadang dan banyak yang melalai dan melakukan. Boleh nak menyanyi. Saya ingat di Mesir dulu tanya Syekh Nuruddin, Syekh, bisa tak kami mau menyanyi? Ya bisa, enggak apa-apa kalau mau nyanyi ajalah, tapi enggak ada muji. Itu suara dia lah, Pak Guru saya ikut dia. Nak menyanyi, nak karaoke boleh, tapi enggak ada muji. Tak ada muzik, kata jeng kita. Muzik tak ada, tapi boleh nak menyanyi. Sebab muzik itu dibahaskan oleh alim ulama mengenai keharaman dia. Ada alat yang dibenarkan, ada alat yang tidak dibenarkan. Muzik. Tapi ulama kontemporari membenarkan kerana nak lawan dengan yang lain. So dia masukkan gitar dan sebagainya, cuma dia ubah seni kata dan lirik itu. Supaya orang muda pun boleh tengok dia buat macam Roma Irama, bermain gitar, Yusuf Islam dan sebagainya untuk tarik orang kepada dakwah melalui nyanyian dan sebagainya. Kiranya tak ada jalan lain untuk tarik orang muda kepada Islam kecuali dengan muzik, maka dia dibenarkan pada ketika itu. Tapi jangan sampai melalai dan melawakkan. Walhal sebenarnya kalau kita tengok zaman Arqam dulu, zaman Arqam, nada murni, kumpulan nasyid nada murni, dia boleh bernasyid tanpa ada muzik yang diharamkan. Dia hanya ada tablah, ada gendak, berjalan bermusafirlah melihat keagungan Allah, kuasa. Kita dah ikut dia, ya Allah, sedap. Lalu dia ada suara harmoni dan suara budak-budak belakang. Bahkan kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang dah tak ada. Sekarang paksa masuk kancah muzik untuk kita dakwah. Dan kadang-kadang lagu pun dirapkan sama dengan orang lain supaya orang boleh terima. Tu kontemporari lah sementara ni. Moga-moga berjaya masuk kancah itu untuk bersaing dengan muzik yang dibuat oleh Yahudi yang melalai dan melarakan. Sebab kita kadang-kadang tak faham apa pun kita ikutlah sebab kita rasa sedap pada pendengaran kita. Kita tak faham, dia boleh merosakkan akidah lah. Duk kat dia ni tengok mahu nak apa pun tak tahu. Aku gila, aku gila engkau, gila aku tahu engkau gila, engkau bengong, aku bengong. Mengapa tu? Sama-sama bengong, sama-sama gila. Tipu engkau, aku tipu engkau, aku. Mata. Kita dah apa? Seni kata rasa. Berlaku tu. Berjaya ataupun tidak Yahudi? Berjaya dia. Akhir sekali melalui sukan, sport. Melalui sukan berjaya. Ramai kita yang mendedahkan aurat, bina-bina badan, minta maaf sebut. Ratu-ratu sekarang mungkin dah tak ada lah. Dulu saya ingat Datuk Ishak Bahrun kot, mufti yang menyatakan keharaman pertandingan ratu cantik. Semua orang marah kat dia sebab mufti yang berani menyatakan haram ratu cantik. Subhanallah, sebuah negara Islam, Malaysia, apabila seorang mufti menyatakan ratu cantik itu haram, maka dia disenyapkan, disilentkan sekejap.
Haram nyata lah tu. Kalau kita tanya orang kafir sekalipun, dia kata haram. Bukan tanya orang Islam. Sebab yang haram tu bayyinun, al-halalu bayyinun, dan di antara keduanya tu ada umurun mutasyabihat. Nyata halal, nyata haram, dan tengah-tengah tu ada kesamaran. Kita bagi tahu je kebenarannya. Pakai seluar pendek, kayuh basikal, hukumnya haram. Main bola pakai seluar pendek, hukumnya haram. Bukan main bola tu haram, pakai seluar pendek itu haram. Naik basikal tak haram, pakai seluar pendek ketat bagi perempuan itu haram. Jangan hukum marah pula ustaz bagi tahu hukum. Kata apalah ustaz nak sebut, habis ustaz nak sebut apa? Takkanlah bagi seekor lembu yang tak pakai seluar haram hukumnya. Takkan nak kata lembu kebang. Lembu pun dia berjalan, dia tutup bontok belakang. Kau tengok ekor lembu tu, Allah ciptakan ekor, dia akan tutup kemaluan dia. Dua-dua kemaluan dia tutup. Di situ dah dubur, di situ dah kubul. Ditutup dengan ekor, sekali-sekali dia angkat. Itu pun dia libah ekor, ujung dia lalat duk punggung dia. Dia tak ada akak macam tu, nampak kemaluan dia. Dia pun malu. Kalau lembu reti malu, jadi kata kasarnya perumpamaan. Habis nak umpama dengan apa lagi? Hukum yang begitu, haram tetap haram. Yang kau marah orang sebut haram pasal apa? Judi adalah haram, mengadakan rumah uruk adalah haram, meluluskan permit untuk dia adalah haram. Nyata dan clear. Kita tak sebut siapa pun, kita tak sebut PBT mana-mana pun, tapi kita bagi tahu hukum sebagai pengingat, tazkirah, supaya bila kamu ada kuasa nanti, jangan kamu meluluskan apa-apa benda yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada ummah. Kita marah tu, apalah buang anak berkata-kata. Kau jangan duk marah yang buang anak. Kau marah kerana dia berkapal. Kalau dia tak berkapal, dia tak akan jadi Siti Maryam. Tu dia kena marah awal tu. Yang apa tak ada tamadun, buang anak berkata-kata. Awal lagi, jangan benarkan dia berkhalwah. Asal tu kaedah dia. Mana kita kena usaha ke situ, bagi kesedaran, bagi peringatan. Ini kaedah yang dibuat oleh Yahudi. Maka sukan berjaya memupuk untuk orang jadi rosak sosial, rosak dengan sukan. Daurah, percampurannya terlalu bebas, boleh bercampur laki dan perempuan dalam qadar yang dibenarkan oleh syariat, seperti muamalah, jual beli dan biasa, tapi tidak melebihi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya kita ajar. Saya duk ajar ilmu, tuan-tuan pun ajar pula orang lain, maka dia beramal selepas daripada kita tak ada nanti, maka amal dia itu masuk kredit juga kepada kita. Kita dah tak jalan dah MLM kita, tapi pernah jadi ketua atas. Anak buah kita ada 5. Satu kepala 5, bawah kaki dia 5. Di bawah kaki tu ada 5 pula. So 5, daratnya 5, 25, akhir sekali ada 125,000 kaki. Setiap kaki itu menyumbang RM1 je. Kita dah diam dah duduk kat rumah dah. Duk menadah kitab dah, kita ada apa-apa, tapi tengok balik-balik minggu ni masuk 125,000. Bulan depan masuk pula 125,000. Kita tak ada buat apa dah. Sebab kaki kita ada 125,000 orang. Kalau kaki 1 juta, RM1 yang masuk, maka 1 juta kita dapat. Padan muka kita dapat banyak. Sebab kita pernah usaha dulu. Macam ni. Sebab itu Nabi SAW menyebut, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala sairil umami. Lebihnya orang yang alim berbanding dengan seorang abid, seorang yang beramal tapi tak ada ilmu, bezanya seperti aku dengan umat aku. Maksudnya jauh bezanya orang alim. Orang alim tu dia untung, dia beramal, dia ajar orang. Orang pun beramal dengan ilmu dia akan kredit masuk pahala dia tanpa mengurangkan pahala yang beramal dengannya. Tapi orang yang abid, dia beramal sahaja untuk diri dia sahaja. Dia beramal untuk dia aja. Dia tak bagi kepada orang lain sebab dia tak ada ilmu. Dia hanya tahu untuk beramal. Dia pun beramal, dia rajin. Serajin-rajin manusia tahajud berapa rakaat.
paling rajin lah, yang pernah kau buat takbur sikit malam ni. Berapa rakaat yang paling banyak tahajud dalam hidup? 10, 12, paling banyak sekali 2 rakaat. Malam kau kan takbur sikit tak apa, takbur sikit malam ni paling banyak. Unlimited kan, unlimited. Saya paling banyak 8 rakaat. Duha pun sama juga 8 rakaat. Malas betul ustaz, setakat tu yang mampu, malas. Tapi saya untung sebab saya ada Hazri, saya ada Syam, saya ada banyak orang yang beramal dengan ilmu saya. Jadi saya buat 8, Hazri buat 8, Syam buat 8, buat 8, 10 orang anak murid saya buat 8, 10 kali 8, 80. So 80 rakaat kredit dalam akaun saya. Siapa untung? So 80 campur dengan 8, 88 saya dapat satu hari. Itu kalau 10 orang anak murid beramal. Kalau 100 orang, saya untung. Sebab saya ada ilmu sedikit, saya kongsikan. Jadi orang beramal. Jadi tuan-tuan dapat ilmu, tuan-tuan kongsikan, maka orang lain akan buat juga, akan kongsikan, akan jadi macam sistem piramid aja tu. Tu kaedah dia. Jangan simpan ilmu kita ada walaupun sikit, biar dia amal, Itu ilmu yang beri manfaat, untung. Sebab tu lebihnya orang yang ada ilmu berbanding orang abid. Abid dia 8 rakaat tu dia ada beramal. Takat mana nak rajin kita? Kalau saya tidur teruslah malam ni saya tak semayang tahajud, tak ada witir. Tapi anak-anak murid saya ada 100 orang paling kurang. Dia semua dia buat 11 rakaat. Sebab Nabi SAW tak lekang daripada 11 rakaat setiap malam. Katalah 11 rakaat. Maka semua buat 11 rakaat, darat dengan 100 orang, kira. Saya tidur, tapi tengok penuh kat kamu. Maka jadilah orang yang alim. Yang mana alim tadi ilmu yang beri manfaat kepada orang. Jadi jangan kita simpan ilmu kita ni. Baca sikit, baca, dah faham, sebarkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Ambil, tak ada masalah. Jadi benda tu ada dalil, ada nas, ada rujukannya. Mana muazzin? Tak asal lagi. Bunyi macam azan. Masuk. Belum tak ada? Tak ada. Long tak ada, kecil tak ada. Orang yang suka beri manfaat kepada orang lain, sama ada segi ilmunya, sama ada segi sedekah jariahnya. Khairun nas man anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang sangat bermanfaat kepada manusia yang lain. Ada kita diguna pakai, tak ada kita dirasai. Maknanya orang guna kita sungguh-sungguh, tapi bukan seperti daun kari. Ada tak guna, maksudnya ada daun kari tu dia ambil rasa. Lepas tu bertepek di pinggan, tak makan pun daun kari. Tapi tak ada daun kari, tak boleh nak daun kari. Tapi bila ada, tak makan pun daun kari. Jarang orang makan daun kari. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak adanya kita ada manfaat kepada orang lain. Tak adanya kita diharapkan supaya kita ada. Jangan kita wujudina kal adami. Ada kita seperti tak ada. Tak apa, sama je. Dia ada dengan tak ada, serupa je. Surah tu dia ada pun ada, tak apa, tak ada pun tak apa, sama je. Tak cicak depan kaki dia, dia tak sapu, dia tunggu AJK tak cicak lagi. Contoh gitulah. Oh, dia tu berat tulang sungguh. Nampak tahi dalam tanah, dia tak faham pun. Kita nak, kalau ada dia di surau kita dengan husna, tak payah suruh apa. Tak boleh tengok air kecil kucing pun dia basuh. Maknanya ada kita, keberadaan kita tu memang dirasai sungguh-sungguh. Tak ada kita, orang akan tertanya-tanya. Walaupun sehari dia tak datang sebab demam, orang akan tanya. Kita nak tu khairun nas, kita jadi orang yang baik kerana kita memberi manfaat kepada manusia yang lain. Baik, hujah hadis ini dikuatkan dengan hadis Muslim yang lain yang biasa kita dengar, iza mata ibnu adam inqata'a amal illa min salasin. Bila mati sahaja anak Adam, terputuslah segala amal dia. Putus amal ni maksudnya tak boleh beramal sebab dia dah mati. Dia dah mati, tak nak amal apalah, sebab amal kita sama ada perkataan, perbuatan, itu amal kita. Kita bagi tahu benda yang baik atau perbuatan kita baik, orang akan tengok dan tiru. Tapi bila kita mati tak ada lah.
kecuali 3 yang kita sebutkan tadi. Cuma dalam matan ini berbeza cara susun sahaja. Sedekahun jariyah bermula dengan sedekah. Tadi bermula dengan anak kan. Ini bermula dengan sedekah. Sedekah yang berlari. Sedekah yang sentiasa diguna pakai dan sebagainya. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang orang beri manfaat, yang boleh dimanfaatkan oleh seseorang. Sebab tu Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam ilmun. Dia tak sebut ilmu Islam, ilmu dini, tak, ilmu umum. Kalau lah ilmu itu ilmu solehkan, ilmu masakkan, ilmu alat, tapi memberi manfaat kepada manusia dengan sebab dia mengajar masakkan, menyebabkan dia masak untuk suami dia tak pergi makan, merata, elok je, hubungan jadi baik. Ataupun ilmu make up solek-solek. Sebelum ni dia tak pandai make up, dia make up bertopuk sini, gincu dia pakai macam krayon. Perasan tak orang perempuan kalau dia tak biasa pakai gincu, dia akan tekan habis-habisan, lepas tu berketul-ketul gincu di bibir. Allah, dah lah huduh tak comel pula. Maksud cara pakai dia kena betul lah. Dia macam krayon patah. Tiba-tiba ada orang mari mengajar kat surah Husna bagaimana untuk mencantikkan diri. Tajuk dia Innallaha jamil yuhibbul jamal. Program Allah cantik, sukakan kecantikan. Ibu mai cara make up yang baik. Mesti kemah untuk suami tercinta. Bibir dilukis guna arang ke tepi supaya bikai ada hitam. Bibir atas warna biru, bawah warna merah. Kening warna hijau. Cantik. Duduk berklik bertukar dengan traffic light ke depan. Contoh dia. Tapi suami kata saya suka. Bobo apa? Ada yang macam tak nampak gincu. Cantik kemah ada. Ibarat kita tegar elok. Kita tak erti ni. Tapi ilmu tu manfaat. Ilmu manfaat. Kalaulah dia boleh merapatkan hubungan suami isteri, silakan. Bukan yang tertentu kepada ilmu agama sahaja, tak. Ini luasnya Islam. Ilmu masakan, ilmu solehkan, ilmu kejiranan, ilmu segala-gala ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Dan akhir sekali waladun soleh yad'u lahu. Dalam mana hadis sebut anak lelaki yang soleh. Bila sebut anak lelaki, dia akan masuklah anak perempuan. Jangan orang perempuan terasa. Tak sebut pun waladatun solihatun, anak perempuan yang baik. Tak sebut pun, sebut anak lelaki je. Sebab bila sebut lelaki akan masuk perempuan. Bila sebut makan akan masuk minum. Jom kita pergi makan rumah saya. Jom pergi makan. Air tak ada. Kenapa? Saya ajak makan je, saya tak ajak minum. Nak mampus. Duduk tengah makan bau lu pula tu. Air tak bawa ke air? Saya ajak makan bukan minum. Ada orang sebut makan, jom pergi makan, maksudnya makan dan juga minum, otomatik masuk. Bila sebut anak lelaki akan masuk anak perempuan. Jangan terasa hatilah. Sebab orang lelaki tu lebih kuat, maka termasuklah. Yang kecil akan bawa masuk di bawah yang besar. Jadi anak lelaki maupun anak perempuan yang saleh, yang berdoa untuk ibu bapa mereka, maka inilah 3 jalan untuk menggerakkan lagi amal dia, pahala dia dalam kubur. Jadi kita usaha yang ni lah. Jadi kehidupan kita yang paling penting akhirat ke dunia? Paling penting dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat? Dunia kan? Akhirat nak tuai dah. Tak ada dah nak beramal di akhirat. Dunia penting, tapi target utama matlamat untuk akhirat. Mana kalau betul lah saya kata akhirat tu penting ni untuk dituai di akhirat. Tapi amal kita penting atas dunia, segi amalan, segi tuaian akhirat. Maknanya pentingnya dunia ini untuk beramal, pentingnya akhirat untuk tuaian. Jadi kalau kita nak menghasilkan padi, tanamlah padi. Kalau nak menghasilkan lalang, tanamlah lalang. Jadi akhirat kita nak syurga, atas dunia kena tanam syurga. Pentingnya di dunia ini kita tanam apa yang kita matlamatkan di akhirat nanti. Kalau nak syurga, tanam syurga atas dunia ni. Maksudnya jalan-jalan ke syurga. Dia ada 2 je tanaman dia. Sama ada tanaman ke syurga ataupun tanaman ke neraka. Dunia ni penting. Penting sangat dunia ni. Sebab untuk dituai, yang terpenting di akhirat untuk kekal di sana. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bekalan di sana ialah takwa. Takwa kena buat atas dunia. Mencipta atas dunia, takwa buat yang diperintah, tinggal yang dilarang,
upgradekan, buat yang disunnah, tinggal yang dimakruh. Itu kaedah dia lah. Jadi 3 laluan ini akan menyampaikan pahala kepada si mati. Walaupun kita dah tak ada, tapi pahala berjalan. Mak ayah kita tengok kebaikan yang dia buat akan berjalan sampai sekarang. Sebab apa? Dia melahirkan anak yang soleh, yang berdoa untuk ibu dan ayahnya. Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya. Ataupun tuan-tuan boleh berisbah astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya 3 kali sehari pun paling kurang. Kita biasa astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa akhir. Tapi ini kalau kita personal pula, astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Ringkas je 3 kali sehari paling kurang. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Kita minta Allah ampun dosa kita, ibu bapa kita dan juga muslimin dan muslimat. Orang lain pun beramal juga macam tu, maka dia doa untuk kita, kita doa untuk dia. Itulah Islam. Dia tak ada doa untuk diri sendiri. Automatik dia akan doa juga untuk kebaikan orang lain. Itu baiknya Islam. Dia tidak ada kepentingan diri sendiri sebenarnya. Kalau kita ikut kaedah Islam, itulah kaedah yang paling baik. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu dan kita akan sambung nanti, ialah hadis ke-27, sebaik-baik hamba Allah. Jadi nanti kita akan tengok macam mana ke sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. La fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin wala aswadin ala abyadin illa bittaqwa. Tak ada beza orang Arab dengan tidak Arab, tidak ada beza dengan putih ataupun hitam, melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.